petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pengunjung channel saya. Saya Dario Anna Henry, merupakan Ketua Kumpulan 6. Kami akan membentangkan masuk kelestarian etika dan peradaban dan menjelaskan cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Saya akan membentangkan dari aspek pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri pada pelbagai kaum dan budaya. Kepelbagaian kaum juga tidak pernah menghalang rakyat Malaysia untuk menerima dan menghormati sama mereka sendiri. Kesepaduan raya ini membentuk sebuah kelestarian etika dan peradaban yang bernilai dalam kehidupan masyarakat Malaysia pada zaman teknologi abad ke-21 ini. Oleh itu, fokus penulisan kami adalah untuk menjelaskan maksud kelestarian etika dan peradaban serta menguraikan cabaran-cabaran dihadapi oleh Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada di negara Malaysia. Kami telah memberikan 4 definisi. Yang pertama, kelestarian. Kelestarian merujuk kepada pengekalan suatu perkara atau keadaan. Kelestarian mempunyai kaitan atau hubungan yang erat dengan usaha mengekalkan serta memelihara keaslian. Dari aspek etika pula, amalan baik atau prinsip yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Manakala peradaban merujuk kepada keadaan serta tingkat kemajuan pada jasmani dan rohani pada bangsa, masyarakat dan sebagainya. Secara umumnya, kelestarian etika dan peradaban membawa makna usaha yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat secara berterusan, konsisten dan dalam keadaan yang sedar untuk mengekalkan etika, adab dan nilai-nilai yang baik yang bersifat lokal maupun global. Konsep kelestarian etika dan peradaban amatlah penting dalam mengekalkan segala etika dan adab yang pernah diwarisi sejak turun-temurun untuk dijadikan sebagai warisan negara Malaysia. Namun, penerapan kelestarian etika dan peradaban bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana penerapannya menghadapi cabaran atau halangan yang sangat luas. Terdapat 5 cabaran yang akan dihadapi dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. 5 cabaran ini akan dijelaskan oleh ahli kumpulan saya yang lain di slide yang seterusnya. Hai, saya Helena Ising. Saya akan meneruskan pembentangan saya. Antara cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban adalah kepelbagaian masyarakat. Masyarakat mempunyai tahap kefahaman yang rendah terhadap kaum lain. Mereka kurang diberi pendedahan mengenai kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Setiap kaum pula bergaul sesama etnik sendiri dan ini menjejaskan nilai murni atau moral-moral yang sepatutnya diamalkan dalam masyarakat seperti toleransi, rasional dan prihatin. Masyarakat jarang mengamalkan etika dan peradaban, malah saling memarahi dan berdendam antara satu sama lain. Keadaan ini menyebabkan hubungan masyarakat semakin renggang. Seterusnya, pemimpin mementingkan kepentingan mereka sendiri. Dalam konteks ini, hak rakyat tidak diperjuangkan oleh para pemimpin, malah mereka mementingkan kedudukan dan imej mereka tersendiri. Setengah ahli politik yang tidak berjiwa rakyat tidak memikirkan akibat yang bakal berlaku sama ada memberi faedah kepada rakyat atau tidak. Sesetengah pemimpin juga berdiam diri kerana tidak mahu terlibat dalam apa-apa program berkaitan rakyat. Keadaan ini menimbulkan kemarahan rakyat. Di samping itu, masyarakat masih mengamalkan sistem pendidikan bercorak vernacular. Sekolah ini berasaskan bangsa sendiri masih wujud di Malaysia seperti sekolah Cina dan sekolah Tamil. Pembentukan ini menyebabkan pelajar tidak mempunyai peluang untuk bergaul dengan etnik yang lain. Keadaan ini menyulitkan proses pembentukan perpaduan dalam kalangan pelajar. Tambahan itu,
Masyarakat dalam bandar mendapat peluang pendidikan yang lebih baik berbanding masyarakat luar bandar. Hal ini menyebabkan mereka berbeza dari segi pandangan. Sebagai contoh, golongan berpendidikan dapat memberi cadangan yang memanfaatkan negara, manakala golongan yang kurang berpendidikan hanya menumpukan perhatian kepada manfaat dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Jelaslah bahwa kepelbagaian masyarakat merupakan cabaran dalam melestarikan etika dan peradaban. Nama saya adalah Felicia Anak Brown dan saya akan membantahkan isi yang kedua, iaitu cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada ialah Matlamat Pembangunan Lestari. Matlamat Pembangunan Lestari dikenali sebagai Sustainable Development Goals yang merupakan agenda 2030 bagi pembangunan mampan. Matlamat Pembangunan Lestari merupakan kesinambungan agenda pembangunan yang diteruskan selepas berakhirnya Millennium Development Goals pada tahun 2015. Agenda 2030 untuk pembangunan lestari ini telah mencadangkan 17 matlamat yang bersepadu. Agenda matlamat pembangunan lestari adalah untuk menghidupkan kembali agenda lama dengan memperkenalkan transformasi negara kita. Matlamat pembangunan ini bukan tanggungjawab kerajaan semata-mata, tetapi perlu melibatkan semua lapisan masyarakat. Oleh kerana semua pihak bertanggungjawab dalam pembangunan lestari ini, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi. Penggunaan yang tidak lestari, terutama oleh bidang perindustrian, menjadi punca utama kemerosotan alam sekitar. Amalan penggunaan yang tidak lestari secara tidak langsung menyebabkan masalah kepada alam sekitar seperti penghasilan sisa buangan yang berlebihan. Sisa buangan yang berlebihan adalah punca daripada aktiviti harian manusia. Jika sisa pembuangan tidak dapat diuruskan dengan sistematik, ianya akan membawa kepada pencemaran alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat melepaskan sisa buangan dengan membakar sisa-sisa tersebut, dan ini secara tidak langsung akan menyebabkan pencemaran udara berlaku disebabkan oleh kepulan asap dari pembakaran tersebut. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa keadaan sedemikian memberi kesan terhadap penerapan kelestarian peradaban di Malaysia. Saya Roshan akan membentangkan isi ketiga, iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Wawasan Kemakmuran 2030 merupakan satu dokumen yang diperkenalkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Institut Masa Depan Negara pada Oktober 2019. Sebelum dokumen ini diperkenalkan, Malaysia menghadapi masalah seperti wujudnya jurang ekonomi yang semakin lebar di antara kaum dan penyalahgunaan kuasa segelintir kaki tangan kerajaan terhadap autoriti yang diamanahkan. Oleh itu, kerajaan memperkenalkan dokumen ini untuk tujuan menstrukturkan semula ekonomi kemahiran rendah Malaysia kepada ekonomi berasaskan pengetahuan supaya rakyat menikmati standard kehidupan yang baik, merapatkan jurang kekayaan dan pendapatan antara etnik, dan menghapuskan kegiatan negatif seperti rasuah dalam kalangan kaki tangan kerajaan. Walau bagaimanapun, masih terdapat cabaran-cabaran untuk melaksanakan dokumen tersebut bagi mencapai harapan melestarikan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Antaranya, masalah kekurangan perpaduan kaum. Penstrukturan semula ekonomi mungkin menyebabkan ketidakpuasan hati kaum lain di mana ia seperti dasar ekonomi baru yang mengalami kegagalan sebelum ini, mengutamakan hak istimewa bumi putera semata-mata. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpuasan hati kaum lain kerana menganggap tidak adil kepada mereka. Tambahan pula, isu pengambilan pekerja dalam kalangan kaum tertentu, khususnya dalam sektor swasta, mengakibatkan kaum tertentu berasa didiskriminasi dan mendapat layanan yang tidak adil.
Hal ini akan mengakibatkan perselisihan fahaman antara kaum yang menghakiskan etika dan peradaban di Malaysia. Seterusnya, tidak ketentuan landscape politik juga menjadi salah satu cabaran. Sesetengah ahli politik tidak menjalankan tanggungjawabnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, malah menjadi batu api dalam hubungan renggang antara kaum. Golongan ini memupuk semangat kesukuan kaum antara masyarakat untuk mengukuhkan kedudukan politik tanpa mengambil kira masa depan negara. Golongan tersebut telah menjadi contoh negatif kepada masyarakat untuk mengamalkan etika dan peradaban dalam kehidupan harian. Secara kesimpulannya, Tan Sri Dato' Haji Mahyadin bin Muhammad Yassin pernah mengatakan, kerajaan mestilah menekankan pengagihan keupayaan, bukannya kekayaan dalam kalangan masyarakat bagi mengelakkan ketidakpuasan antara kaum. Hanya dengan kerjasama semua pihak untuk menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi bagi mengamalkan etika dan peradaban dalam masyarakat akan melahirkan warga negara yang bersahsia dan bertata susila. Okey, baiklah, sekarang saya akan meneruskan dengan isi keempat, iaitu hubungan antara bangsa. Sebelum saya masuk kepada pembentangan isi keempat ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Kimberly Baca Anak Franklin Resolver dengan memegang nombor matrix BP2111037. Apakah itu hubungan antara bangsa? Hubungan antara bangsa bermaksud interaksi ataupun perhubungan di antara ahli-ahli dalam negara berlainan, sama ada dalam perhubungan yang melibatkan kerajaan ataupun bukan kerajaan. Hubungan antarabangsa merupakan salah satu inisiatif yang sangat esensial ataupun sangat penting bagi rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku, bangsa dan agama dalam mewujudkan penghayatan etika dan peradaban di Malaysia sekaligus menjadikan contoh usaha kelestarian, keamanan dan kesejahteraan Malaysia. Sudah tentu pelbagai cabaran hubungan antarabangsa antara negara kita dengan negara luar, hal ini perlu dibanteraskan dan diselesaikan dengan aksi-aksi yang wajar untuk melestarikan etika dan peradaban yang sedia ada. Antara cabaran-cabaran hubungan antarabangsa adalah dalam bidang penguatkuasaan, misalnya nelayan asing dari negara jiran terutamanya Vietnam menceroboh kawasan perairan Malaysia. Menurut Menteri Dalam Negeri itu Muhyiddin Yassin, pada masa itu, hal ini menyebabkan Malaysia kehilangan dan mengalami kerugian sebanyak 6 bilion ringgit Malaysia. Menurut media pula, nelayan Vietnam ini merupakan nelayan asing yang didapati berdegil dan terus menceroboh perairan pantai timur Malaysia walaupun negara berkenaan sudah mendapatkan amaran daripada Kesatuan Eropah berhubung dengan isu ini sejak September 2017 yang lalu. Bukan itu sahaja, dalam bidang penguatkuasaan, terdapat juga masalah dalam tindakan undang terhadap pendatang asing dari Indonesia dan kes penganiayaan pembantu rumah warga Indonesia oleh majikan Malaysia yang hampir memusnahkan hubungan yang telah lama terjalin di antara dua negara ini. Cabaran seterusnya itu dalam mengekalkan hubungan serantau, itu dalam isu pencerobohan di Lahad Datu. Ini merupakan salah satu peristiwa hitam yang pernah berlaku di negara kita, di mana terjadi pencerobohan ini dikait dengan insiden diplomatik yang berlaku antara Malaysia dan Filipina selepas 235 pengganas Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di kampung Tanduo di Lahad Datu, Sabah pada 11 Februari 2013 yang lalu. Kehadiran sebahagian pengganas itu dikesan sekumpulan nelayan tempatan dan nelayan tersebut telah membuat laporan polisi mengenai lebih 100 lelaki berpakaian ala tentera dan bersenjata api di kampung Tanduo. Kumpulan tersebut mengelakkan diri mereka sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara yang telah dihantar oleh Jamalul Kiram yang ketiga, yang merupakan salah seorang daripada pihak yang menuntut takhta Kesultanan Sulu dan mendakwa dirinya sebagai Sultan Sulu. Bukan itu sahaja, dalam isu mengekalkan hubungan serantau ini juga berlaku di mana isu pelarian Rohingya di Malaysia pada 2017 yang lalu. Dalam konteks pelarian Rohingya, media melaporkan bahawa seramai 179,000 pemegang kad UNHCR yang tinggal secara sementara di Malaysia. Rohingya ini ialah salah satu pelarian dan bukan parti. Parti adalah mereka yang berada di sebuah negara tanpa dokumen yang sah, tetapi mereka juga tetap mendapat perlindungan dari kerajaan negara. Nyawa serta kebebasan mereka tidak akan terancam jika diusir pulang. Berbeza pula dengan pelarian Rohingya. Mereka lari daripada negara asal akibat peperangan dan pencabulan hak asasi manusia. Pelarian Rohingya ini sudah menjadi seperti kaduk yang naik jujung di Malaysia
kerana nyawa serta kebebasan mereka terancam jika mereka pulang ke negara asal mereka. Rumusannya, cabaran-cabaran hubungan antarabangsa ini menunjukkan bahawa kebanyakan keperluan dan kehendak manusia tidak boleh dipenuhi tanpa adanya bentuk tindakan tertentu. Dan umumnya ini dahului dengan membuat sesuatu keputusan yang berarti sesuatu tindakan itu akan menentukan pemikiran seseorang berhubung dengan bentuk tindakan yang dilakukannya. Persekitaran psikologi yang merupakan image realiti yang difahami ramai mempunyai peranan tertentu dalam keputusan-keputusan yang mereka buat, walaupun sesuatu image itu banyak yang menyimpang dan persekitaran menjadi kenyataan sebenarnya dan bukan alam image. Oleh itu, dasar berbaik-baik dengan negara lain ternyata mampu menyatu padukan masyarakat seantara dunia dalam pelbagai tugasan melalui kerjasama antara negara. Akhir sekali, kelestarian etika dan peradaban merupakan perilaku tanggungjawab sosial yang lahir daripada kesedaran sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara bagi mencapai keadilan dan keharmonian. Bak kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nama saya adalah Angelina Shim. Saya akan membentangkan tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban yang seterusnya, iaitu negara bangsa. Negara bangsa ini adalah sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya yang hidup bersatu padu dan meletakkan sepenuh kepercayaan dan keyakinan yang tinggi terhadap sistem pemerintahan dan perundangan yang ditetapkan oleh sebuah negara. Terdapat pelbagai unsur kehidupan sosial dan budaya boleh dijadikan asas simbolis sebuah negara bangsa, iaitu kesepaduan kini dan leluhur sejarah. Secara kepentingan dia iaitu, pertama, dapat melahirkan semangat patriotik yang tinggi. Kedua, dapat membentuk kesepaduan dan pemufakatan rakyat. Yang ketiga, perpaduan rakyat membolehkan misi dan visi yang telah dirancang terlaksana. Yang keempat, proses awal pembinaan negara bangsa ini adalah tertumpu kepada keperluan politik. Usaha-usaha secara intensif bagi mencapai matlamat negara bangsa Malaysia dilaksanakan selepas peristiwa 13 Mei, mana berlakunya rusuhan kaum pada waktu itu. Melalui pengisytiharan prinsip hukum negara ini dapat mengatasi peristiwa tersebut. Punca dia adalah terdapat jurang pendapatan dan jurang ekonomi yang luas antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Secara isu bahasa, iaitu negara Malaysia ni dia berhasrat menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara untuk tujuan penyatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Sebab kegagalan ni adalah terdapat segelintir masyarakat menolak bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dan mengkehendaki bahasa Inggeris sebagai bahasa perantara Malaysia. Punca dia adalah masyarakat Malaysia yang mempunyai perspektif negatif terhadap bahasa Melayu. Kesannya bahasa Melayu ni akan terus dipandang rendah dan individu yang tidak menyokong mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia, mereka tidak akan iktiraf. Yang seterusnya adalah isu pendidikan, iaitu isu pendidikan ni selalunya dikaitkan dengan sekolah vernacular, iaitu SJKC dan SJK Tamil. Kesan dia adalah kewujudan sekolah ini menjadi satu batu penghalang kepada perpaduan dan pembentukan negara bangsa Malaysia. Ya, punca sistem pendidikan yang diamalkan di sekolah vernacular ini adalah tidak selaras dengan sekolah jenis kebangsaan SJK dari aspek sukata mata pelajaran, peperiksaan dan penggunaan bahasa semasa, proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Kesannya dapat menghakis semangat perpaduan dalam kalangan pelajar kerana mereka tidak terdedah atau bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Isu demokrasi, dia dikaitkan dengan politik perkauman. Isu ini semakin ketara pada masa kini apabila politik ni mereka lebih memperjuangkan kaum masing-masing dan seolah mengabaikan kepentingan nilai perpaduan. Sebabnya adalah mereka mengarahkan pendapat masing-masing untuk memberi kepentingan kepada kaum mereka sendiri saja tanpa memikirkan kebaikan kepada kaum lain. Metode perkauman sebenarnya dalam menangguh kemajuan Malaysia
Berikutan sukarnya membentuk ekonomi yang lebih berdaya saing sebagaimana yang diamalkan oleh negara maju. Kesannya menjadi batu penghalang kepada Malaysia untuk mencapai status negara bangsa Malaysia yang maju sekaligus memberi kesan berterusan kepada pengamalan nilai etika dan peradaban di negara berbilang kaum ini. Nama saya Celisti Jailis. Secara kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban adalah sesuatu yang amat penting dan harus dipertahankan sampai bila-bila pun. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dalam konteks Malaysia, kelestarian banyak bergantung kepada adat dan tradisi yang terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan ini, diharapkan agar semua rakyat Malaysia dapat menghargai dan menyemai rasa bersyukur kerana dapat hidup dalam negara Malaysia yang unik dengan etika dan peradabannya tersendiri. Persefahaman antara pemimpin juga penting kerana dapat memberi isyarat kepada rakyat agar turut mengharmonikan hubungan kemasyarakatan berbilang bangsa. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.